Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Tahiyatan mubarakatan tahiyatan wa salama. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang memberikan kepada kita keizinan untuk berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan pandangan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengajar kepada kita melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam satu riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Madijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihimus sakinah wa fataha alaihimur rahmah wa zakarahumullahu fi man indah," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, tidaklah satu kaum yang mereka duduk di dalam masjid rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala iaitu masjid, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada mereka sakinah, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan mereka ketenangan, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan turunkan kepada mereka rahmat. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada mereka apa saja yang mereka hajatkan melalui para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersama di dalam majlis tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam satu riwayat, "Inna lillahi malaikatun sayyahuna fil ard." Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ada malaikat yang ditugaskan untuk melihat para hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ia melihat ada kelompok zikrullah, kelompok membaca Al-Quran, tilawatul Quran, tadarus Al-Quran, kelompok tafaqquh fid din, orang yang ingin menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka para malaikat itu akan menyebut nama setiap orang yang hadir di dalam majlis tersebut. Mudah-mudahan malam ini kita semua, nama-nama kita ada tersebut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala melalui para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin summa amin ya rabbal alamin. InsyaAllah malam ni kita akan sambung menggunakan kitab Petunjuk Tarekat ke Jalan Akhirat, Risalatul Muawanati wal Muzaharati wal Muwazarah, daripada karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Walau bagaimanapun, kita kena mengetahui bahawasanya Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini adalah orang yang matanya buta sejak kecil lagi. Jadi bukanlah beliau yang mengarang kitab, tetapi anaknya yang menyalin apa yang ia berkata. Ada pendapat mengatakan anaknya, ada pendapat mengatakan anak muridnya. Baik, pada malam ini insya-Allah kita akan mulalah. Pada permulaan kita pun berada di dalam awal tahun ni, tahun Islam. Mudah-mudahan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita, al-hijrah itu barang siapa yang menjauhkan dirinya daripada melakukan kesalahan dan maksiat pada Allah SWT serta dosa, mudah-mudahan kita di antara orang yang dipelihara oleh Allah SWT daripada melakukan kesilapan dan dosa pada Allah SWT. Amin summa amin ya rabbal alamin. Baik, malam ini kita akan sambung. Kalau tidak silap saya, kita pun bukanlah pada sudah lama maklumlah bertemu dalam sebulan sekali ini.
Artinya tidak banyaklah pertemuan itu. Jadi saya mulakan dengan dari isi hati yang penuh nurani. Lebih kurang rasanya. Ke ada yang tanda? Saya mana dah? Ke muka surah 4. Macam muka surah 4. Ini pertama sekali dalam bab apa? Iaitu merasai apa yang dirasai oleh Nabi SAW. Dipanggil Hammun Nabi. Hammun Nabi itu maknanya apa yang perasaan Nabi SAW diletakkan oleh Allah SWT, iaitu fikir atas umat. Cantik tu bahasa jemaah tabligh. Dia kata fikir atas umat. Bagus tu, ayat tu mahal. Fikir atas umat, itulah fikir Nabi SAW. Nabi sentiasa mengingatkan umat Nabi SAW. Jadi kita pun termasuk dari isi hati yang penuh nurani. Ini adalah suatu risalah yang mudah-mudahan dengan kuasa Allah SWT dan keupayaan darinya akan memberikan manfaat dan suatu pesanan yang mudah-mudahan dengan kelebihan Allah SWT dan rahmatnya menjadi wasiat. Apa dia? Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. 3 kriteria umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi orang yang berjaya. Maknanya siapa yang nak berjaya, ramai orang berjaya. Berjaya dalam bisnes, berjaya. Berjaya dalam apa? Berjaya dalam pelajaran, berjaya. Berjaya dalam pentadbiran, berjaya. Berjaya dalam apa saja bidang. Tetapi berjaya di sisi Allah. Itu topiknya. Berjaya di sisi Allah. Macam mana nak berjaya di sisi Allah? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada di antara kamu suatu umat yang menyeru kepada kebajikan. Tu dia. Kalau kita nak jadi orang yang berjaya di sisi Allah, ajaklah manusia, sukalah mengajak manusia, anjurlah program yang menyeru kepada manusia itu kepada kebajikan, kepada kebaikan. Baik, menyeru kepada kebajikan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, iaitu pendakwah. Hari ini ada orang cakap, saya bukan pendakwah Ustaz. Saya bukan. Pendakwah ini sebagaimana yang disebutkan, ad-da'i man dalla 'alal khair. Pendakwah itu adalah sesiapa yang mengajak manusia kepada kebaikan. Itu pendakwah. Tak kira lah dia ajak dalam agama ke, dia ajak dalam apa saja, benda yang mengajak kepada kebaikan. Tapi al-muradu min hadhil ayah, kehendak daripada ayat ini iaitu mengajak manusia supaya kembali kepada Allah dan Rasulnya. Itu maknanya. Dan yang kedua, menyuruh berbuat yang baik. Apa saja yang baik diajak orang. Dia apa kata, menyuruh berbuat yang baik dan mencegah kepada yang mungkar. Jauhkan manusia daripada melakukan kemungkaran, melakukan kemaksiatan, melakukan kerosakan. Ini semua adalah orang-orang yang menang, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah SWT lagi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Surah An-Nahl ayat 125. Ayat ni pula berkaitan dengan apa? Berkaitan, kan tadi Allah SWT kata ajak manusia kepada kebajikan, menyuruh mereka berbuat baik. Tapi dengan cara apa? Bagaimana caranya? Allah SWT kata, ud'u ila sabili rabbika, serulah ke jalan Tuhanmu. Yang atas tadi, menjawab yang atas. Tapi dengan penuh kebijaksanaan. Dengan penuh kebijaksanaan dan bicara nasihat yang baik. Kalau kita lihat dalam ilmu tafsir, iaitu bil hikmah itu al-adab. Bil adab, maknanya dalam mengajar pun perlu ada adab, dalam menuntut ilmu pun perlu ada adab. Sebab itu kalau kita lihat tuan-tuan guru kita dahulu,
Mereka adalah orang-orang yang cukup prihatin kepada adab para pelajar. Bahkan bukan adab para pelajar saja, mereka sendiri beradab dengan anak murid. Sebab itu kalau kita lihat di zaman hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga beradab dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau ada ibu-ibu di sini ataupun kumpulan-kumpulan berzanji, disebutkan dalam kitab berzanji, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila duduk berdepan dengan para sahabatnya tidak pernah melunjurkan kaki di hadapan para sahabatnya. Allahu akbar. Kita macam mana? Anak ini sahabat, anak pun belum tentu lagi. Anak depan ayah ada lunjur kaki ke tak? Tapi Nabi yang itu anak pangkat bawah, tapi Nabi pangkat atas. Maknanya orang atas pun beradab dengan sahabat-sahabatnya. Macam mana para sahabat itu boleh boleh merasa rendah diri pada Nabi SAW, bahkan Nabi lebih lagi. Ini baru jadi guru, kadang-kadang anaknya salah terus halau terus, jadi kita lihat bagaimana akhlak yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Sebab tu kadang-kadang saya takut bila orang sebut tuan guru tuan guru ke ulama ke, kita rasa tak setimpal. Yalah, pakaian ni ikut sunnah je, bukan pakaian ni menggambarkan mana aku nak declare aku ni ulama. Tidak, ni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakaian jubah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis orang naik khutbah tu pakai jubah juga, tapi mereka tak melazimi, hanya sembahyang Jumaat saja. Tapi kalau ulama-ulama di Hadramaut telah izinkan anak muridnya memakai pakaian mengikut madrasah mereka, manhaj mereka, maka pakaian inilah yang dipakai. Tapi yang memakainya bagaimana sifatnya, bagaimana adabnya. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang pertama yang beradab sebelum Nabi mengajar adab. Allahu akbar. Ini kadang-kadang kita ajar adab-adab, tapi kita sendiri tak tahu adab. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengajar adab, bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama sekali beradab dengan para sahabat Nabi. Sehingga kan disebutkan dalam riwayat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam bada'a bisalam qabla bad'u bisalam qabla al-akhir. Maknanya disebutkan dalam riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam sebelum orang lain. Itu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan ada seorang sahabat Nabi memeluk Islam sebab beri salam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberi salam lebih awal lagi. Bahkan apabila dia melihat Rasulullah SAW suka beri salam awal, dia kata, mana boleh, asyik guru je beri salam awal, aku nak beri salam awal. Setiap kali bertemu je dia tak bertemu dengan Nabi SAW, Nabi Muhammad, Assalamualaikum, laju je, Nabi lebih awal. Dia kata, tak boleh ni. Mana boleh asyik bertemu dengan Nabi je. Agaknya sebab Nabi dah standby. Dia kata, kalau boleh aku dulu. Tapi macam mana? Menyorok. Menyorok dulu. Sebab dia tahu Nabi kalau berdepannya mesti Nabi sampai. Jadi menyorok Jadi bila dia menyorok, Rasulullah lalu, dia pun keluar. Dia kata Nabi dah sampai. Kum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tadi saya berbual dengan Zakir. Zakir kata, orang hari ni Ustaz buat maulid. Saya kata, na'am, maulid maulid qasidah. Tapi adakah faham kehendak maulid tersebut? Apa tujuan maulid tu? Bukan sekadar hanya berqasidah ataupun hanya memukul kompang, tetapi membentuk adab, menterbiah jiwa, menterbiah rohani. Bagaimana didikan Islam yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW, itu yang perlu itu yang perlu dijiwai. Itu yang perlu. Permulaan sekali memahami, kemudian menghayati, kemudian menjiwai.
merasai dan menjiwai. Itu akhlakun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita lihat bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebabkan Nabi yang beradab, akhirnya muassir. Iaitu Nabi memberi kesan kepada orang lain, akhirnya orang lain semua terkesan. Itu akhlakun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada orang cakap pula, ya Rasulullah SAW lembut, tak pernah marah. Ya ke? Kadang-kadang kita kena tahu sejarah mana sifat Nabi SAW. Nabi SAW disebutkan, kalau sekiranya pada haknya dia boleh betul ansur, tapi kalau hak Allah, la yaqumu ahad ka ghadabih. Tidak ada seorang pun yang berani, tidak ada seorang pun yang garang seperti garangnya. Maknanya ada kala Nabi tegas, ada kala Nabi macam peristiwa genjatan senjata, perdamaian Hudaybiyah. Kalau kita lihat kronologi peristiwa hijrah Nabi SAW tu, bukan peristiwa hijrah, peristiwa Nabi SAW pulang balik ke kota Mekah, dia panggil Fathul Mekah. Fathul Mekah. Masa Nabi SAW sebelum nak balik tu, masa tu berlaku genjatan senjata, perdamaian Hudaybiyah. Perdamaian Hudaybiyah ni, cara bahasa Melayu kita mudah, genjatan senjata lah. Genjatan senjata ni apa mana? Maknanya kamu tak pegang senjata, aku tak pegang senjata. Stop. Tiba-tiba orang Quraisy sabotaj. Yang kata mula-mula dah berjanji ni. Sebab itulah ada manusia, dia berjanji pada mulanya, lepas tu dia tak menepati janji, dia mungkir janji. Sebab itu sifat munafik. Jangan cakap, orang Islam takkan menipu. Kalau kita lihat Rasulullah SAW kata munafik sifat, dia ada munafik akidah. Munafik akidah maknanya memang dia itu yuzhirul muslim wa yubtinul kufur. Itu munafik akidah. Tapi ada juga munafik fi'il, munafik fi'ali, iaitu munafik pada perbuatan. Dia berjanji, mungkir janji. Ini termasuk di antara sifat munafik. Tapi bukannya munafik yang disebutkan itu. Sifat munafik. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berlaku tu, cuba tengok apa yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Nabi Muhammad ni pemaaf, Nabi Muhammad ni tengok peristiwa tu. Masa orang Quraisy datang nak minta maaf dengan Nabi sebab dah bunuh beberapa orang Islam di khemah, yang mana semua orang ingat dah genjatan senjata. Datang pada Nabi Muhammad, datang pada Nabi Muhammad, Nabi malas nak layan. Itu marah. Datang pada Nabi, ya Muhammad. Maknanya kat situ tunjuk tegas, kat situ tunjuk kuasa. Sebab sekarang ni saya dah berkuasa, saya tunjukkan saya marah. Ini tak tahu apa, macam tak ada marah. Apa orang buat pada agama pun macam tak ada apa-apa je. Macam mana ni? Kata nak memperjuangkan agama, kata nak mempertahankan agama, tapi bila orang pijak agama macam tak ada apa-apa, orang kutuk agama tak ada apa-apa. Patutnya awak lah nombor satu, sebab awak dah ada kuasa. Betul ke tak? Sepatutnya begitu. Kenapa kita sampai kita confuse? Ni ada kuasa ke tak ada kuasa? Takkan nak keluar balik perkataan, Nabi Muhammad tu lembut, Nabi Muhammad tu anda salah. Nabi Muhammad ada kalanya garang, ada kalanya marah, ada kalanya tegur. Ketika mana ada seorang anak muda memakai cincin ke gelang, rasanya cincin emas. Dia memakai cincin emas. Rasulullah SAW nampak, Rasulullah panggil dia, "Ta'al, mari sini." Nabi SAW kata, "Ini haram bagi orang lelaki umatku." Nabi buang.
Ya salam. Ha? Kalau tak, nak, jangan. Ha? Dalam masjid bising, marah ha? Ha? Dalam masjid buat lepak-lepak, tak ada buat apa-apa, mak tegur. Sebab kita bapa, kita ketua, takkan kita diam. Ha, baik itu Nabi SAW bila buang, Nabi buang, lepas tu Nabi pun berjalan. Ada para sahabat lihat, ada para sahabat lihat budak tadi tu, remaja tadi, dia pun belah juga. dah buang cincin emas tu, dia pun belah juga. Oi, kata nak, dek, itu cincin tu Nabi kata haram bagi orang lelaki. Kamu ambil lah, bagilah dekat mak kamu ke, bagilah dekat kakak kamu ke, adik-beradik perempuan kamu. Tengok, ni bila tarbiyah ditanam, rasikh, mantap. Apa jawab? Aku takkan ambil barang yang dibuang oleh Nabi SAW. Allahu Akbar. Ha? Nah, emas boleh digadai, emas boleh, itu sahabat Nabi kata. Tapi tengok, bila sampai tarbiyah, Allahu Akbar, ya Rab, kau kembalikanlah tarbiyah yang sebenar pada umat hari ini, ya Rab, ya Arhamar Rahimin. Adab juga, iaitu adab menyampaikan. Hari ini banyak orang sampaikan, termasuklah ustaz-ustaz hari ini, cikgu-cikgu sampai. Tapi sampaikan tu manfaat ke tak? Penting ke tak? Kena tengok juga. Bukan semua nak. Laisa kalamu yungkal. Dengar ni ayah anda benda tuan-tuan. Saya hairan hari ni. Hari ni memanglah anda follower ramai ke, anda pengikut ramai ke, tapi anda kena pegang satu kaedah. Laisa kalamu yungkal. Bukan semua perkataan kena pindahkan. Ada benda tak perlu. Apa? Tujuannya apa? Dia akan balik. Apa tujuan anda bercakap? Anda bercakap tujuan untuk dapat follower lagi ramai, ataupun dipanggil apa? Dipanggil kalamul mukhtalif yatma. Maknanya kalau kamu nak dapat banyak orang pengikut, dapat ni, buat benda yang pelik. Buat benda pelik je, senang je. Hari ni jalan orang terus, cuba patah balik sekejap je. Lebih-lebih hari ni viral, semua orang rakam naik ada. Sebab tu kita tengok, betul lah yang benda tuan-tuan. Tanya orang yang bisnes, dia ada bab buat benda yang lain daripada anda akan naik. Sebab apa? Nak kejar lah dalam TikTok tu, dalam YouTube, dalam Facebook. Hari ni dengan YouTube banyak apa subscribe, subscribers dia banyak, dapat duit. Macam mana cara nak dapat duit tu? Allahu Akbar. Ni lah dia. Yang pertama tadi saya kata laisa kalam yungqal. Sebab apa? Sebab bila anda pindahkan, ada benda yang tak patut, ada orang yang dapat, dia akan pindahkan tak. Sedangkan benda tu tak apa? Tak patut, tak perlu pun. Malam semalam saya jumpa mimpi Nabi. Nabi kata, eloklah awak buat ini. Contoh, itu lakak. Itu untuk awak saja. Jangan pergi cerita dalam publik. Ini bukan siapa. Ini orang yang bercakap macam saya juga. Laisa kalamu yungqal. Satu lagi kaedah dia, khitabun nas ala qadri uqulihim. Bercakap dengan manusia ikut kadar pemahaman dia. Ikut kadar pemahaman dia. Kadang-kadang yang awak duduk tu budak-budak, remaja, jadi pakai bahasa dia juga. Jangan bahasa dia. Sebab tu alhamdulillah ayah anda bunda, tuan-tuan perempuan, saya ada sekolah. Saya pun ada isteri, ada sekolah rendah, tadika. Saya ada sekolah kira daripada umur 9 tahun sampai ni. Alhamdulillah, saya masih lagi bolehlah duduk dengan budak-budak ni. Sebab saya punya cara dengan budak-budak, terbuat cara budak-budak. Cara ni. Sebab begitulah dia pendakwah. Dulu bagaimana kita lihat
Allahumma selamat, tuan-tuan guru kita, hatta mereka itu, tadi yang sebut, saya nak sebut tadi tuan-tuan guru tadi, yang orang kata ini tuan guru ni. Tuan guru ni, kalau kita lihat, dia tu memimpin umat, tu tuan guru. Yang hanya ceramah orang dengar tu di bawah ustaz dia. Tuan guru ni maknanya dia dah mimpin umat boleh ikut dia. Bahkan kalau dia mengajar tu, silap bulan 2-3 buah kereta, 4 kereta ikut dia. Itu tuan-tuan guru dulu. Dan juga kalau kita tengok zaman tuan-tuan guru tu dah, zaman tu lah kita tengok macam apa, Serambi Mekah. Ini ada Serambi Mekah. Serambi Mekah ni zaman Tok Kenali di Kelantan. Zaman dia Serambi Mekah ni ada 3 tempat. Satu Aceh. Aceh dipanggil Serambi Mekah. Masa Islam sampai kepada Aceh, kemudian Kelantan zaman Tok Kenali. Sebab Tok Kenali bila mengajar, lebih kurang 5,000 orang datang pengajiannya. Bukan dalam negeri saja, luar negeri sebenarnya. Sebab itu kalau kita sebut Tok Kenali di Indonesia kenal, sebut Tok Kenali di Fatani kenal. Sebab banyaknya anak-anak murid sampai ke datang ni. Lepas tu satu lagi, Serambi Mekah kat mana? Dekat Pulau Pinang. Pulau Pinang, Serambi Mekah. Kenapa Pulau Pinang bagi Serambi Mekah? Sebab Serambi Mekah, Pulau Pinang itu adalah tempat pengajian ilmu sebelum naik kapal nak pergi ke Mekah. Dia dipanggil kat Limbongan. Ini pun saya pun kan pandai sangat. Saya belajar dengan Tuan Guru Syekh Hafiz Al-Jendrami. Itu bau pangkat Tuan Guru. Sebab dia masuk dalam dalam jendram tu, masa tu hutan belantara. Hari ni berapa ekar? 30 ekar. 30 ekar besarnya. Kalau ibu-ibu perempuan nak pergi, pergi kat situ, warga emas beratur. Beratur dia punya apa, nak masuk dia punya kuota. Jadi kita nak lihat tuan-tuan guru tu. Sebab itu kalau orang kata tuan guru, kita dalam tak adalah, saya ustaz biasa je. Kan? Tapi kalau orang nak mulia, sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam satu riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghalang orang bangun bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalu. Ini yang hujah puak-puak yang tak suka maulid ni. Kenapa pula nak bangun? Ya Nabi salam alaika. Dalam riwayat Nabi kata, Nabi tidak mengizinkan orang bangun kepada Nabi. Baik, soalan dia ataupun jawapan dia, Nabi melarang orang bangun ketika mana Nabi bangun. Tapi itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia, Nabi tak suruh aku lalu kena bangun. Itu bukan tu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi lalu, orang lain bangun sebab memuliakan Nabi. Bahkan Nabi kata, kan aku kata kamu jangan bangun. Lalu seorang sahabat Nabi kata, ya Rasulullah, kalau orang itu orang biasa, kami menganggap ia biasa. Ini kan pula engkau ya Rasulullah, engkau mulia. Apakah tidak layak bagi orang yang mulia kami muliakan dia? Kata Rasulullah dia. Jadi maknanya sini, maksud yang dikatakan Nabi melarang itu, maknanya Nabi tak suruh orang bangun bila Nabi lalu, tapi orang yang bangun muliakan Nabi. Sebab ada satu riwayat lain, ketika mana Rasulullah SAW bersama dengan satu kabilah. Kabilah itu baru dipilih satu pemimpin. Dalam kabilah tu baru dipilih satu pemimpin. Jadi Nabi SAW tengok keadaan orang di sana, bila pemimpin lalu dia tak muliakan. Jadi Nabi kata, qumu ila sayyidikum, bangun untuk muliakan kamu punya pemimpin ini. Maka di sana kata ulama harus begitulah juga dalam maulid Nabi SAW. Kita bangun tadi bukan Nabi lalu, bukan Nabi lalu. Kita mana tahu mana ada Nabi lalu. Maknanya kita tak tahu pun Nabi lalu. Itu roh, alam roh Allah SWT punya urusan. Kita bangun tadi,
kita mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka bangun, kita pun muliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita bukan bangun tadi sebab nampak jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita bangun tadi mengingati bagaimana lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan ayat tadi tu ayat tentang bangun Rasulullah SAW lahir di muka bumi. Qul hadhihi sabili, katakanlah wahai Muhammad SAW, inilah jalanku. Wal mau'izatul hasanah, dan berikanlah bicara nasihat yang baik. Di antara mau'izatul hasanah iaitu cerita-cerita. Cerita-cerita. Sebab tu kalau kita lihat dalam Al-Quran dia terkandung pada 3 perkara dalam Al-Quran. Pertama, Al-Quran ada mengenai hukum hakam. Hukum hakam. Yang kedua, Al-Quran mengandungi perkara tentang akidah, tauhid. Akidah, tauhid. Yang ketiga, Al-Quran mengandungi cerita. Bahkan cerita lebih banyak daripada dua-dua tadi. Jadi maknanya kaedah yang Allah pakai bercerita. Jadi eloklah para penceramah dia ada cerita. Dia bukan sekadar bawa qala Allah, qala Rasulullah, perkataan Allah dan Rasul, Al-Quran, hadis, tapi cerita pun bawa. Kerana cerita itu linusabbita, iaitu tetapkan hati. Sebagaimana Allah SWT kata, walaqad qasasna, telah kami ceritakan kepada engkau tentang rasul-rasul yang terdahulu. Untuk apa? Linusabbita bihi fuadak, untuk menetapkan hatimu. Qul hadhihi sabili, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku. Hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah, aku menyeru kamu kepada Allah atas kenyataan. Faham kenyataan? Kenyataan ni maknanya jelas. Tak perlu tersurat, yang jelas dulu. Sebab itu dalam hadis yang sahih Rasulullah sebut apa? Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu telah jelas, yang haram itu telah jelas. Sebab itu kita sebaik-baiknya bab ni pertama ni sebenarnya lebih kepada penceramah ni. Lebih kepada pengajar. Sebab kitab ni dia nak bagi tahu kepada kita supaya kita nak ajar orang, nak ajak orang. Jadi lepas ni bab-bab ni semua kita nak ajak lah, nak kongsi dengan orang lain. Tapi kita kena tahu diri kita dulu macam mana. Qul hadhi sabili ad'u ila Allah, ajarlah kepada manusia itu kepada Allah dengan basirah, iaitu jelas, kenyataan. Maksud kenyataan itu iaitu berikan yang jelas. Sama ada Al-Quran jelas, hadis jelas, juga cerita-cerita yang baik tadi jelas, kalau sekiranya dia juga berkaitan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Aku dan siapa yang mengikutiku, ceritalah bagaimana orang-orang yang telah mengikuti Rasulullah SAW. Di antaranya adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada orang cakap, apa ni puak-puak ni tak asub. Saya cakap, kalau tak asub nak para sahabat lagi tak asub. Para sahabat dia punya tak asub lagi luar biasa. Tahu tak asub tak? Tak asub ni maknanya dia dah tak nampak yang lain melainkan yang itu je nampak. Ada satu peristiwa berlaku. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga anak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia pangkat sahabat. Siapa nama dia? Nama dia Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini kalau kita lihat dalam riwayat, saya tanya ayahanda bunda tuan-tuan dan puan-puan, ada tak riwayat baca doa pergi masjid? Pergi masjid ada doa. Apa doa pergi masjid? Ada riwayat Abdullah bin Umar. Ini riwayatnya. Apa riwayatnya? Riwayatnya ketika mana hendak pergi ke masjid, hendaklah membaca doa yang gambaran doa itu adalah tawassul kepada Allah Subhanahu, tawassul melalui Rasulullah SAW ataupun melalui orang-orang soleh
untuk pergi menghadap Allah SWT. Apa doa dia? Ini doa dia dalam buku ni. Doa dia ada dalam satu, dia baguslah, dia hadis, tapi hadis tu berkaitan dengan tawassul. Apa doa dia? Doa dia Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu belum ni. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaik wa bihaqqir raghibina ilaik wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaik fa inni lam akhruj asyaran wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ittiqa'a sakhatik wa ibtigha'a mardatik as'aluka an tu'idhani minan nar wa tudkhilani al-jannah wa taghfir li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Itu doa dia. Doa nak pergi masjid. Apa dia? Allahumma, kalau nanti kadang-kadang kena ada syaitan sikit lah. Allahumma inni as'aluka bihaqqi as-sa'ilina alaik. Apa artinya? Ya Allah, aku meminta kepada engkau dengan haknya orang-orang yang berjalan menuju kepada engkau. Ini tawassul ni. Ni doa. Dalam doa ni tawassul. Faham tak tawassul? Tawassul ni maknanya kita guna perantara apa yang ada sebelumnya. Jadi Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina alaik. Ya Allah, aku meminta kepada ya Allah, aku memohon kepadamu dengan haknya orang yang meminta kepadamu. Maknanya orang yang meminta kepadamu boleh jadi orang yang meminta itu adalah para anbiya. Yang meminta kepadamu adalah para awliya. Yang meminta kepadamu adalah para sulaha, orang-orang soleh, para wali Allah, para nabi. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina alaik wa bihaqqir raghibina ilaik. Dan haknya maknanya dengan berhaknya orang-orang yang telah diberikan oleh Allah SWT, orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Jadi kita minta, mudah-mudahan kita pun tiru mereka. Mudah-mudahan Allah sampaikan kepada kita seperti mereka. Azan. Marhaban bil qala marhaban bi salati ala Allah akbar Allah akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam taslima. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah wa syarfa darajatil aliyah rafi'a wa ba'thul maqamal mahmudan alladhi wa'anta innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana filan sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, saya sambung tadi mengenai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Abdullah bin Umar. Ketika mana dia membaca doa tersebut, kemudian dia membaca doa menaiki kenderaan. Doa menaiki kenderaan ni kalau kita lihat dalam riwayat, ketika mana kita membaca subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian datangkan ayat wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Pertama, baca doa yang dalam Quran tu, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tu ayat Quran. Kemudian ayat Quran kedua, wa qala irkabu fiha bismillahi majriha. Tahu tak ayat tu? Yang ada majriha. Majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Kemudian ada yang ketiga, tapi ramai yang tak tahu. Apa dia? Doa naik kenderaan. Pertama baca doa subhanallazi sakhkhara lana hadza. Kemudian wa qala irkabu fiha billah. Kemudian yang ketiga, dia bukan baca. Dia buat satu. Apa dia? Ada yang tahu tak? Sebab kita tak diajar. Kalau kita ajar, lepas ni ayah anda bonda, tuan-tuan dan perempuan, muslimin muslimat, ajar anak-anak, ajar cucu pula. Sebab ini yang diajar oleh Nabi SAW. Cuma kita tak tahu. Apa dia? Ada ibu-ibu tahu? Tak tahu? Summa btasama lil ittiba. Kemudian senyum. 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 Lepas kita baca ya, wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Senyum. Tapi kalau saya dulu belajar ke Hadramaut, bila kata summa btasama lil ittiba, semua orang pandang muka kawan. Senyum. Senyum. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh senyum. Lepas kita naik kenderaan, lepas baca doa, senyum. Itu sunnah Nabi SAW. Jadi itu di antara benda-benda yang kita tertinggal. Sebab itu ada ulama di bumi Hadramaut itu, dia pernah buat karangan satu kitab, namanya Sunnah-Sunnah yang Hilang. Ada di antara sunnah-sunnah yang hilang, telah tertinggal pada umat hari ini, dia suruh buat balik. Di antaranya juga adalah sunnah, mana pula ni, jatuh, siwak, kayu sugi. Ini sunnah. Ini pun sama juga, sunnah yang tertinggal. Sedangkan Nabi SAW suruh para sahabat melazimi melazimi kayu siwak. Sehingga kan dalam satu peristiwa berlaku peperangan.
Kalau tak salah saya peperangan Mu'tah. Peperangan Mu'tah lepas Rasulullah wafat. Lepas Rasulullah wafat, para sahabat berperang. Ketika mana para sahabat nak berperang dengan kerajaan Rom, nak lawan dengan sebab itu kalau kita lihat lepas Rasulullah wafat, Rom naik, Rom Parsi naik. Bertambah pula dengan ialah orang kafir masih ada lagi. Kafir Islam. Ini orang yang daripada lain lah, Rom, Parsi, Iran datang. Jadi ketika mana Allah SWT apa tadi perang dekat Mu'tah tadi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini maknanya lepas Rasulullah wafat, sahabat berperang kalah, maknanya tapi masih dalam perang lah, mungkin hari pertama ke kalah. Tapi akhirnya mereka kata, kita masih ada masa lagi untuk berperang ni, tapi kita kena muhasabah. Apa dia muhasabah? Muhasabah, ada tak perkara-perkara yang zaman Nabi dulu kita ada buat, tapi sekarang kita tinggal? Dia muhasabah. Jadi kata apa? Pertama sekali bangun malam. Bangun malam. Sebab itu takkan perang kalau tak ada bangun malam. Kita takkan mampu perang kalau kita tak bangun malam. Ini ahlillah, orang-orang yang dahulu berperang semuanya bangun malam. Para sahabat Nabi bangun malam. Sebab tu kita patut puji Jamaatul Tabligh. Jamaatul Tabligh, salah satu daripada adab mereka, mereka jumpa orang waktu petang, gash, dia panggil gash. Dah bunyi. Habis sikit sikit. Boleh? Gash. Dia panggil gash ke apa? Dia pergi rumah ke rumah. Walaupun ada orang tak suka kadang-kadang konsep rumah ke rumah ni. Kan, tapi ialah kalau dia datang rumah ke rumah, tengok jugalah. Kalau ikutkan adabnya, datang rumah orang ni pun ada adabnya juga. Kita beri salam, Assalamualaikum, kali pertama. Kali kedua, Assalamualaikum, kali kedua. Assalamualaikum, kali ketiga balik je. Tak payah tunggu-tunggu. Ini saya nampak ada orang kat belakang tu. Ini bukan adab. Datang rumah orang, beri salam 3 kali, tak ada, balik. Tandanya dia tak nak sambut tetamu tu. Kan. Lepas tu datang pula ada waktu-waktu dia, bukan waktu orang tengah. Maknanya itu adab dalam Islam lah. Tapi mungkin jemaah itu dia punya cara. Cuma saya nak katakan, mereka ni bila bertemu dengan orang, ini di antara adab dia, malam tu bangun malam. Ini cara Nabi. Betul? Bangun malam, Nabi akan sebut nama orang yang Nabi bertemu tadi. Maknanya kita bangun malam tu sebut nama, siapa. Sebab tu kadang-kadang bila dia datang tadi, dia tanya, ni tuan boleh berkenal tak? Ni siapa? Saya datang daripada ni. Tapi cuma yang mahal mereka ni adalah orang-orang yang ada kerja. Memang kebanyakan mereka ada kerja. Tapi bila mereka datang bertemu dengan silaturahim ni, tak ada pun dia cerita, saya ni sebenarnya datuk, saya ni sebenarnya kerja ni, tak ada. Dia sorok. Itu mahalnya jemaah ni, Jamaatul Tabligh. Baik, baik. Apa yang saya nak katakan tadi sebentar tadi, iaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun malam. Yang keduanya apa? Yang keduanya kayu arak. Nama dia kayu arak. Ni nama dia kayu arak. Kayu untuk apa? Kayu untuk bersiwak ni, nama dia kayu arak. Bukan arak itu togok tu, bukan. Ini arak, alif ra alif hamzah, arak. Kalau dalam bab fiqh, dia akan sebut bagaimana sugi yang sebenar. Maknanya sugi tu maknanya bersugi. Kalau kita Melayu kita menggosok gigi, sama aja sebenarnya. Bersugi bahasa lama, menggosok gigi bahasa baru. Kan? Dia ada pula bab dia. Menggosok gigi itu dengan apa? Menggosok gigi dengan alat yang kesat. Itu kalau dalam definisi dia. Maknanya bukan syarat ni je. Hatta kalau kita dapat benda yang kesat, benda yang kesat, contohnya benda yang kesat yang hatta ni, ni boleh. Tapi kena niat. Bersugi ni kena niat. Sahaja aku bersugi kerana Allah Ta'ala, dapat pahala sunnah. Tapi kalau kita tak dapat pahala sunnah. Bersugi.
sahaja aku bersiwak kerana Allah Ta'ala. Baik, jadi cerita tadi, rupa-rupanya masa mereka berbincang tadi tu, dalam mereka ni ada jasus. Tahu jasus? Tahu jasus? Spy. Tahu spy? SB. Ingat zaman sekarang je ke? Zaman dulu pun ada SB juga. Ada spy. Spy itu daripada orang Quraisy, daripada orang kafir lah. Orang yang Rom tadi tu, yang nak lawan tu. Jadi mereka pun kata, apa setelah bangun malam, lepas tu kata siwak, kayu sugi. Lepas tu sahabat, siapa di antara kita yang ada kayu sugi, angkat tangan. Mana angkat kayu sugi tu? Ini kalau saya kata, siapa dalam ni yang ada kayu sugi? Ini sunnah Nabi. Kayu sugi. Ini kalau tentera Rom datang habis. Kayu sugi. Lepas tu angkat, tak ada. Lepas tu dalam tak ada tu, sahabat kata, tu sana tu kayu arak, pokok kayu arak, pokok yang nak buat kayu sugi tu. Jadi semua orang sahabat kata, dah, kita apa yang Nabi buat dulu kita buat. Dia pergi. Lepas tu yang si jasus tadi, SB tadi pandang, ya salam, dia pergi ambil kat pokok tu, dia patahkan pokok tu. Dia patahkan pokok tu, dia bagi kat kawan-kawan, kawan gigit. Lepas tu SB tadi kata, alamak, mereka ni dah tukar jadi cannibal hak. Mereka ni dah jadi hak. Mereka gigit pokok. Kalaulah mereka gigit pokok, nanti lepas ni dia gigit badan orang. Kalah kita. Jadi dia pun lari. Dia lari tinggalkan sahabat tadi. Dia lari, dia pun pergi dekat panglima tentera Rom. Dah balik. Kenapa? Sebab tentera Islam dah jadi cannibal hak. Dia dah jadi hak. Kenapa? Sebab tadi aku tengok dia gigit pokok. Semua orang pandang, gigit pokok? Ini kalau dia gigit pokok, lepas ni dia gigit kita, habis. Lepas tu tentera Islam sampainya, habis, dah tak ada dah. Cabut semuanya. Subhanallah. Sebab tu sunnah Nabi SAW jangan dipermainkan. Sunnah Nabi itu cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah kembalikan kepada kita suka sunnah Nabi Muhammad SAW. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghidupkan satu sunnahku dalam zaman kerosakan umatku akan mendapat pahala 100 pahala mati syahid. Nabi SAW sebut dalam satu riwayat lain, barang siapa yang menghidupkan satu sunnahku, ia akan bersama denganku nanti di hari akhirat seperti jari yang rapat ini. Kita nak Nabi tak? Kita sayang Nabi, kita nak buat maulid Nabi, kita buat cinta Nabi, tapi sunnah Nabi macam mana? Berapa ramai orang masuk dalam masjid, kaki kanan langkahnya. Berapa ramai orang masuk toilet, kaki kiri langkahnya. Ini semua sunnah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah SWT kayakan kita dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin summa amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita akan sambung pada hadis yang ke berapa ni? Bawah ni lah, tanda siapa ada buku tanda je lah. Lepas ni walaupun lepas ni pindah tangan orang lain pun tanda tanda je lah. Sebab kita letak buku ni kat dalam ni. Jadi tanda je. InsyaAllah liyuballigha syahidu minkumul ghaib. InsyaAllah wallahu ta'ala alam. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wa dunya wal akhirah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka riqa. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, sebagaimana Kau telah berikan kepada kami nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat menjadi hamba-Mu ya Allah. Mudah-mudahan kami sentiasa mengikuti apa yang telah Kau berikan kepada kami dalam ibadahnya, dalam ketaatan kepada-Mu ya Allah, mengikut petunjuk kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya muhawwil al-ahwal, hawwil halana wa li jami'il ummati sayyidina Muhammad ila ahsanil hal. Ya Allah, ya Tuhan kami sedang berada di dalam awal Muharram ya Allah, masih lagi berada di dalam 1 hingga 10 Muharram. Kami mohon
memohon kepadamu ya Allah agar kau berikan taufik dalam kami menjadi hamba-Mu ya Allah. Mudah-mudahan kami dapat mengikut segala perintah-Mu dan meninggalkan segala larangan-Mu ya Allah, mengajak manusia kepada kebaikan ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah asbab kami duduk dalam masjid pada hari ini di antara maghrib dengan isyak. Mudah-mudahan kau angkat musibah, malapetaka, bencana, wabak, penyakit yang ada pada hari ini. Gantilah dengan kasih sayang-Mu, kecintaan dan keredaan-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya muhawwil al-ahwal, hawwil halana wal jamil mati sayyidina Muhammad ila asanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta ampun dan maaf atas segala kekurangan dan kelemahan dari saya lemah ini. Terima kasih pada semua yang berkongsi ilmu dengan saya. Hadza wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.